Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Tema 4, Kebudayaan kita. Unit 11, Kesenian dihargai. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Tokoh Seni. Objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menulis ayat yang diimlakan dengan ejaan yang betul. Apakah maksud imla? Imla ialah perkataan, frasa atau ayat yang dikatakan atau dibaca supaya ditulis oleh orang lain. Maksudnya, cikgu akan bacakan perkataan atau frasa dan kamu pula akan menulis perkataan atau frasa tersebut. Pada hari ini, kita akan membincangkan tentang tokoh seni iaitu Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail. Ini ialah gambar beliau. Beliau sangat meminati bidang seni lukis. Beliau banyak membuat pameran hasil seninya. Beliau juga minat menulis buku tentang kesenian. Contohnya, buku ini, Pakaian Cara Melayu. Reka bentuk kraft tangan Melayu tradisi. Seni Tenun Johor, Lambang Sari Tari Gamelan Terengganu. Beliau juga minat menulis puisi, cerpen, novel, esei dan kritikan sastra, dan lain-lain. Beliau merupakan penerima Anugerah Sastra Negara ke-14 yang membawa gelaran Sastrawan Negara. Tahniah diucapkan kepada Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail. Sila buka buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1. Sila buka halaman 71 pada buku teks kamu. Pada hari ini, kita akan mempelajari kemahiran menulis. Kita akan menulis ayat yang diimlakan dengan ejaan yang betul. Mari kita baca petikan yang bertajuk Tokoh Seni ini bersama-sama. Sedia? Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail ialah tokoh seni negara kita. Beliau dilahirkan pada 18 Disember 1949. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Profesor Dr. Siti Zainon sangat meminati bidang seni lukis. Selain itu, beliau juga minat menulis buku tentang seni. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Seterusnya, Profesor Dr. Siti Zainon membuat banyak pameran hasil seninya di luar negara. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis, dan Australia. Minatnya itu mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Buktinya, beliau menerima banyak anugerah kesenian.
antaranya ialah hadiah lukisan batik Maha 1967 dan 1968 dan Anugerah Budayawan Selangor 2009. Sekarang, cuba lihat ayat yang ditandai dengan warna merah pada buku teks kamu. Iaitu, beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Beliau menerima banyak anugerah kesenian. Cuba kamu teliti penggunaan huruf besar dan tanda baca pada ayat-ayat ini. Sila teliti penggunaan huruf besar dan tanda baca pada ayat-ayat ini. Pertama, beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Huruf besar digunakan pada awal ayat dan untuk penggunaan kata nama khas. Kata nama khas terdiri daripada nama manusia atau orang, nama haiwan, nama tempat dan nama benda. Tanda baca yang terdapat dalam ayat-ayat dalam petikan tokoh seni ialah tanda koma dan tanda titik atau tanda noktah. Tanda koma digunakan untuk menunjukkan hentian. Tanda titik atau tanda noktah digunakan pada akhir ayat. Kedua, Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan sebuah organisasi. Oleh itu, penggunaan huruf besar perlu ada pada perkataan dan frasanya. Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu merupakan tajuk buku. Ketiga, beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis, dan Australia. Terdapat penggunaan huruf besar pada awal ayat dan pada kata nama khas nama negara iaitu Filipina, India, Perancis, dan Australia. Penggunaan tanda koma antara nama-nama negara ini menunjukkan hentian. Terdapat tanda noktah pada akhir ayat. Keempat, ini merupakan klausa atau gabungan frasa. Beliau menerima banyak anugerah kesenian. Ini bukan ayat yang lengkap, oleh itu tidak perlu penggunaan huruf besar dan tanda noktah.
Sila buka buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1. Sila buka halaman 81 pada buku aktiviti kamu. Arahannya, tulis ayat yang diimlakan oleh guru. Kita akan membincangkan tentang tokoh seni iaitu Ruslan Madun. Siapakah Ruslan Madun? Mari kita baca petikan tentang beliau. Ini Ruslan Madun, penyanyi lagu rakyat dan pendendang syair yang terkenal. Beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang pada 20 Julai 1952. Beliau juga seorang penyair, pelakon, pengarah drama pentas dan drama televisyen. Ruslan Madun sering diundang untuk membuat persembahan dalam pelbagai majlis. Beliau pernah mengadakan persembahan di Singapura, Indonesia, Brunei, Kemboja, Jepun, dan Korea Selatan. Kini beliau aktif membimbing murid sekolah dan pelajar universiti dalam bidang puisi tradisional. Beliau juga sering diundang menjadi juri pertandingan yang bercorak kesenian. Ruslan Madun ialah munshi sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau pernah memenangi hadiah sastera utusan Exxon Mobil pada tahun 2006 kategori puisi. Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kaduk. Mari kita lihat ayat yang akan ditulis oleh kamu dan akan disebut oleh cikgu secara imla. Beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang pada 20 Julai 1952. Beliau pernah mengadakan persembahan di Singapura, Indonesia, Brunei, Kemboja, Jepun, dan Korea Selatan. Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kaduk. Cuba kamu garisi ayat ini dalam buku aktiviti kamu. Sila teliti penggunaan huruf besar dan tanda baca. Beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang pada 20 Julai 1952. Terdapat penggunaan huruf besar pada perkataan beliau pada awal ayat. Kemudian, nama tempat Temerloh, nama negeri Pahang, nama bulan Julai. Terdapat penggunaan koma, tanda koma pada nama tempat Temerloh, Pahang. Tanda noktah diletakkan pada akhir ayat. Kedua, beliau pernah mengadakan persembahan di Singapura, Indonesia, Brunei, Kemboja, Jepun, dan Korea Selatan.
Terdapat penggunaan huruf besar pada awal ayat pada perkataan beliau. Nama negara: Singapura, Indonesia, Brunei, Kemboja, Jepun dan Korea Selatan. Selain itu, terdapat penggunaan tanda koma antara nama negara untuk menunjukkan hentian. Singapura, Indonesia, Brunei, Kemboja, Selepas nama negara Jepun, tidak perlu kita letakkan koma. Tanda noktah diletakkan pada akhir ayat. Ketiga, lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kadu. Terdapat penggunaan huruf besar pada perkataan pada awal ayat ini, iaitu lagu. Seterusnya, judul lagu atau tajuk lagu Lemak Manis dan Seloka Pak Kadu. Tanda noktah diletakkan pada akhir ayat. Pastikan kamu telah memahami dan meneliti ejaan, penggunaan huruf besar dan tanda baca pada ayat-ayat ini, kerana kita akan mengadakan aktiviti imla selepas ini. Tulis latihan ini dalam buku tulis kamu. Tulis hari ini, tarikh pada hari ini, tajuknya aktiviti imla, buku teks halaman 81. Garisi tajuk ini. Sila tulis ayat yang diimlakan oleh cikgu. Sila sediakan buku tulis, pensel dan pemadam kamu. Kita akan menulis 3 ayat sahaja dalam buku latihan kamu. Pastikan kamu menulis dengan ejaan yang betul, penggunaan huruf besar yang betul dan penggunaan tanda baca yang betul. Pertama, sedia. Beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang, pada 20 Julai 1952. Cikgu ulang. Beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang, pada 20 Julai 1952. Selang sebaris, tulis nombor 2. Sedia. Beliau pernah mengadakan persembahan di Singapura, Indonesia,
Brunei, Kemboja, Jepun dan Korea Selatan. Cikgu ulang. Beliau pernah mengadakan persembahan di Singapura, Indonesia, Brunei, Kemboja, Jepun dan Korea Selatan. Selang sebaris, tuliskan nombor 3. Sedia? Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis, dan Seloka Pak Kado. Cikgu ulang. Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kado. Baiklah, kita telah selesai mengadakan aktiviti imla. Pastikan kamu meneliti dan menyimak semula penggunaan huruf besar, ejaan dan tanda baca yang betul sebelum menghantar tugasan ini kepada cikgu. Pastikan kamu tidak meniru atau menyalin ayat-ayat yang terdapat dalam petikan ini. Jika cikgu baca terlalu pantas, kamu boleh meminta bantuan ahli keluarga kamu seperti ibu, bapa atau penjaga kamu membaca 3 ayat ini dan kamu menulis ayat pada buku latihan. Selamat mencuba! Sekian, terima kasih. Jumpa lagi!